Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan nikmat kurnianya diizinkan olehnya untuk kita semua meneruskan kehidupan kita sehingga ke saat ini dapat kita terus menerus mencari redha-Nya, mencari keampunannya dan juga beramal ibadah. Lagi-lagi dalam bulan yang penuh dengan barakah ini iaitu bulan Ramadan. Dan juga salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Apa khabar para penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan sihat sejahtera, baik, cukup makan dan sebagainya lah, insya-Allah. Bagi siapa yang ada ditimpa musibah, ditimpa ujian, moga Allah memudahkan dan moga Allah ampuni kita semua, amin. Jadi, episod yang pertama telah pun kita berbincangkan tentang apakah hukum sebenar solat fardu. Dan kita dah jawab, kita dah rungkaikan, iaitu hukumnya adalah wajib dan kita perlu solat sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Dan Rasulullah dah tunjukkan kepada kita bagaimana kita perlu solat. Maksudnya, bagaimana kita nak angkat takbiratul ihram, kemudian apa rukun-rukun di dalam solat. Rasulullah dah ajarkan kepada kita. Tapi itu berbincang dalam episod yang akan datang. Dan kemudian episod yang kedua kita pula dah berbincangkan tentang apakah bagaimana solat itu memberi impak dalam kehidupan kita. Semalam saya tertinggal sebuah hadis yang pada saya cukup menarik. Jadi saya akan kongsikanlah dalam episod kali ini. Iaitu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, seandainya di hadapan rumah seseorang itu terdapat sungai yang mengalir, dan setiap hari dia mandi di dalam sungai tersebut sebanyak 5 kali, adakah akan terdapat kotoran pada dirinya, iaitu orang yang mandi itulah, yang mandi ke dalam sungai itu kan. Dan jawapannya of course lah tiada, kerana dia bayangkan orang mandi 5 kali sehari, mesti tiada kotoran pada dirinya. Dan begitu jugalah orang yang menunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Maksudnya diri dia akan lebih suci, diri dia diampuni dosa. Jadi perlu untuk kita menunaikan solat fardu. Bukan sahaja kerana wajib, akan tetapi solat itu juga mengampuni kita. Solat itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Dan nanti kita akan pelajari sebenarnya solat ini satu doa, merupakan satu doa, dan banyak di dalam solat itu sebenarnya doa memuji Allah dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak apa, itu dalam episod yang akan datang, insya-Allah. Jadi dalam episod kali ini, hari ini, episod yang ketiga dalam suci Ramadan 2023 #sempurnakan solat, kita akan membincangkan tentang apakah hukum solat berjemaah di masjid. Terdapat beberapa pendapat. Ulama berbeza pandangan dalam menetapkan hukum solat fardu secara berjemaah di masjid. Ada ulama yang mengatakan solat fardu secara berjemaah di masjid ni hukumnya fardu kifayah. Iaitu fardu kifayah ni maksudnya apa? Fardu kifayah ni bermaksud jika dalam sebuah kampung itu terdapat orang yang melakukannya, maka yang lain yang tak lakukan tu dah terlepas lah. Tapi kalau tiada seorang pun dalam sebuah kampungan tu yang melakukan fardu kifayah tersebut, sebagai contoh yang kita bincangkan sekarang ni adalah solat jemaah. Jika di sebuah kampung itu, di masjid tu tiada langsung orang mendirikan solat jemaah, maka satu kampung berdosa. Itu maksud fardu kifayah. Ada pendapat ulama lain yang mengatakan bahawa solat secara berjemaah di masjid ni hukumnya sunat muakkad, iaitu sunat yang dituntut. Tapi kalau sunat dituntut, maksudnya kalau tiada siapa yang melakukan, tak dapat dosa, kerana ia sunat muakkad, sunat yang dituntut. Satu perkara yang sangat-sangat dituntut untuk kita lakukannya. Dan pendapat yang ketiga pula mengatakan solat fardu secara berjemaah di masjid ni hukumnya adalah wajib. Dan ini pendapat mazhab Hambali. Jadi jom kita tengok kenapa berbeza pandangan. Jadi pertama sekali dalam mazhab Syafi'i ni, kenapa
pendapat yang mengatakan bahawa solat secara berjemaah di masjid ni hukumnya adalah fardu kifayah, yang mengatakan hukumnya fardu kifayah ialah mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi kenapa? Kerana bukan kenapa, tetapi ini berbeza pandangan dalam memahami hadis. Imam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa hukum solat berjemaah ni fardu kifayah, tetapi mazhab Hambali dia mengatakan bahawa solat berjemaah di masjid ni hukumnya wajib. Okey, kita kena tengok dulu kenapa mazhab Hambali ni kata wajib, baru kita boleh rungkaikan kenapa mazhab Syafi'i kata hukumnya fardu kifayah. Okay, pertama sekali, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah ada sebuah kisah di mana Rasulullah SAW ada satu waktu solat jemaah. Saya minta maaf, saya terlupa waktu solat apa. Kalau tak silap saya waktu subuh. Waktu tu Rasulullah SAW keluar daripada masjid dan baginda kata waktu tu baginda nak bakar rumah orang yang tidak datang menunaikan solat secara berjemaah di masjid. Hadis ni menunjukkan bahawasanya solat fardu di masjid secara berjemaah itu sangat-sangat penting. Kalau tak, kenapa Rasulullah nak bakar rumah orang yang tak datang solat berjemaah? Betul. Dan kemudian terdapat lagi sebuah hadis di mana seorang sahabat yang buta matanya, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah kalau aku tak pergi ke masjid?" Dan kemudian Rasulullah tanya, "Engkau dengar azan tak?" Dan sahabat yang buta tu pun jawab, "Ya, aku dengar." Maka Rasulullah jawab, "Maka tiada rukhsah bagimu untuk tidak ke masjid." Di sini berbeza pendapat, berbeza pandangan dalam memahami hadis tersebut. Pertama sekali, kenapa mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i tidak mengatakan wajib, malah mengatakan ianya fardu kifayah? Kerana Imam Syafi'i dia dalam memahami hadis yang pertama sekali tu yang saya ceritakan tentang Rasulullah nak bakar rumah orang yang tak datang solat berjemaah di masjid ni, katanya Rasulullah nak bakar rumah orang yang tak datang, bukan nak bakar orang, tapi nak bakar rumah orang yang tak datang solat secara berjemaah ni, kerana Rasulullah tahu yang tak datang solat berjemaah itu sebenarnya orang-orang yang munafik. Orang yang munafik ni apa? Orang yang munafik ni orang yang berpura-pura agamanya. Dia hanya solat tu hanya sekadar nak menunjuk saja. Munafik, menipu. Tiga ciri munafik: apabila dia berkata dia berdusta, apabila dia berjanji dia mungkir, dan apabila dia diberi amanah dia tak amanah. Itu ciri orang munafik, dan itulah orang munafik. Rasulullah nak bakar rumah orang munafik, bukan rumah orang yang sengaja tak apa tak tak datang solat berjemaah di masjid. Dan kemudian berkenaan dengan hadis yang sahabat yang buta matanya, maafkan saya kalau saya tersilap, saya ni seorang penuntut ilmu sahaja. Saya terlupa nak cakap ni di episod yang pertama. Kita membincangkan isu-isu yang boleh dikatakan agak berat. Jadi semestinya ada perbezaan pendapat, perbezaan pandangan dalam menetapkan hukum dan sebagainya. Jadi jika saya tersilap, tolong komen, tolong mesej saya dan beritahu di mana kesilapan saya, dan insya-Allah sama-samalah kita cuba untuk memperbaiki diri kita untuk ke arah yang lebih baik. Jadi pendapat yang hadis yang kedua pula berkenaan dengan lelaki yang buta itu yang bertanya kepada Rasulullah, tiada rukhsah, yang dimaksudkan sebagai tiada rukhsah itu adalah dia mendapatkan ganjaran yang sama seperti dia ke masjid, tetapi dia solat di rumah. Nak dikatakan tiada apa? Tiada, tak boleh lah nak dapatkan ganjaran yang sama dengan pergi ke masjid, tak pergi ke masjid tapi nak dapat ganjaran yang sama. Kalau saya macam itulah. Okey. Dan seterusnya, mazhab Syafi'i dia bercerita tentang sebuah hadis, iaitu solat fardu secara berjemaah itu lebih afdal sebanyak 27 kali berbanding solat bersendirian. Mesti kita pernah dengar hadis ni kan. Jadi
mereka berkata yang pendapat yang mengatakan fardu kifayah dan sunat muakkad ni, jika benar solat berjemaah jika benar solat berjemaah di masjid itu hukumnya adalah wajib, maka Rasulullah tak akan bandingkan di antara solat berjemaah dan solat bersendirian. Sebagaimana hadis yang baru saja dibacakan tadi, iaitu solat berjemaah di masjid, solat secara berjemaah tu lebih afdal sebanyak 27 kali berbanding solat bersendirian. Rasulullah takkan bandingkan. Jadi di situlah perbezaan mazhab. Jadi kita berpegang kepada yang mana? Macam di Malaysia ni lebih pada mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kita berpegang kepada bahawasanya solat berjemaah di masjid itu fardu kifayah. Akan tetapi kalau kita pernah pergi ke Saudi, mereka ada negeri yang berpegang kepada mazhab Hambali, memang sangat-sangat kerajaan mereka sangat-sangat menekankan solat fardu secara berjemaah. Sebab itu kalau kita pernah pergi ke Saudi, kalau kita pernah pergi buat umrah, kita akan melihat apabila masuk saja waktu, apabila azan berkumandang, peniaga-peniaga di tepi jalan semua akan terus tinggalkan kedai mereka dan terus pergi solat berjemaah di masjid. Kerana apa? Kerana mereka memegang kepada pandangan yang telah saya kongsikan tadi, iaitu Rasulullah nak bakar rumah orang yang tak datang solat berjemaah, kemudian tentang lelaki yang buta tersebut. Tapi itu hanyalah berbeza pandangan saja, jadi tak ada masalah. Kedua-dua pihak yang mengatakan fardu kifayah, yang mengatakan sunnah muakkad dan juga yang mengatakan wajib, kedua-dua ada hujah mereka tersendiri yang boleh kita fahami dan dalami, insya-Allah. Jadi kesimpulan dalam episod kali ini iaitu solat secara berjemaah ni adalah fardu kifayah. Dan jangan kita berbalah pula dengan orang yang mengatakan solat berjemaah di masjid itu hukumnya wajib. Kerana itu juga ada pandangannya dan ada imam yang berpegang kepadanya. Ada lagi sebuah hadis sebenarnya tentang solat secara berjemaah ini, itu dan sebuah hadis tu dikatakan bahawasanya orang yang mampu untuk solat secara berjemaah ni, tapi dia mafhumnya lah ni, saya baca mafhum, saya terlupa teks penuhnya. Mafhumnya hadis tu mengatakan bahawa orang yang mampu untuk solat berjemaah ni tapi dia tak pergi solat berjemaah, maka tiada solat baginya. Akan tetapi hadis tu dikritik dan Imam An-Nawawi mengatakan hadis tersebut dhaif, hadis yang lemah. Tetapi ada juga tokoh-tokoh yang mensahihkan hadis tersebut. Akan tetapi hadis tersebut hanya sampai kepada Ibnu Abbas, bukanlah kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu hadis tersebut tidak boleh dijadikan hujah. Jadi saya rasa cukup sekadar di sini saja. Saya minta maaf kalau penerangan saya agak pelik. Nak memahami ini pun agak sukar. Saya nak susun ayat, nak cuba terangkan tu pun memang ambil masa sikit lah. Jadi kalau tak faham tu boleh cuba komen dan saya akan cuba terangkan balik lah. Ataupun mesej saya secara personal, saya akan cuba terangkan balik dengan cara yang lebih mudah, insyaAllah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khair, barakallahu fikum kerana masih setia dengan saya dalam sesi Ramadan 2023 #sempurnakan solat. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Sekian, selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.